Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa lagi anak-anak tingkatan 1 untuk subjek pendidikan kesihatan hari ini. Jadi untuk hari ini kita masih lagi di bawah unit 1 iaitu pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial atau PIRS. Di bawah subtopik 6.0 iaitu tajuk perhubungan. Okey, jadi boleh rujuk buku teks masing-masing Okey, kita tengok dahulu standard pembelajaran. Buku teks muka surat 160. Mengetahui cara berkomunikasi secara lisan dan bukan lisan. Yang kedua, memahami perhubungan interpersonal dalam kalangan ahli keluarga, rakan, guru dan jiran. Okey, mengaplikasi kemahiran berkomunikasi secara berkesan iaitu mendengar dengan teliti, mengekalkan eye contact serta meluahkan perasaan, idea dan fikiran. Dan yang keempat, standard pembelajaran menilai kepentingan berkomunikasi secara berkesan dalam kalangan ahli keluarga, rakan, guru dan jiran. Okey, itu standard pembelajaran. Kita terus kepada pengenalan sedikitlah berkenaan dengan tajuk subtopik perhubungan ni. Okey, sebut perhubungan kita tahu berkaitan dengan ataupun dikaitkan dengan komunikasi antara dua individu lah. Okey, sama ada komunikasi secara lisan ataupun bukan lisan. Okey, kita tengok apa itu komunikasi lisan. Okey, komunikasi lisan ini adalah proses komunikasi yang menggunakan percakapan untuk menyampaikan maklumat kepada penerima. Okey, manakala komunikasi bukan lisan melibatkan tingkah laku iaitu pergerakan badan, dan juga intonasi suara ataupun kita punya keluhan, lebih kurang macam tu. Dan juga fizikal kita. Contohnya susun atur bilik murid, kelengkapan dan perhiasan bilik belajar murid. Okey, dari segi fizikal pun boleh menyampaikan sesuatu lah kepada penerima Okey, itu sedikit pengenalan berkenaan dengan komunikasi. Okey, di bawah komunikasi juga kita juga merujuk kepada hubungan interpersonal dan juga perhubungan interpersonal. Okey, interpersonal dan juga perhubungan. Apa itu interpersonal dan juga apa itu perhubungan interpersonal Okey, interpersonal ni ini merujuk kepada kemahiran berkomunikasi atau kemahiran berinteraksi dengan individu lain atau sekumpulan individu seperti ahli keluarga, guru, rakan dan jiran. Ia melibatkan kemahiran berkomunikasi secara lisan atau bukan lisan. Itu maksud interpersonal. Jadi kemahiran kita untuk berinteraksi dengan individu lain apa kemahiran yang kita gunakan. Okey, manakala perhubungan interpersonal ni merujuk kepada penyampaian dan penerimaan mesej antara dua atau lebih individu, melibatkan semua aspek komunikasi seperti mendengar secara aktif, pembujukan, penegasan, komunikasi bukan verbal dan sebagainya terhadap ahli keluarga, rakan, guru dan jiran. Okey, hubungan interpersonal ni dapat membantu anda untuk memahami perlakuan bagaimana dan kenapa individu manusia berkomunikasi secara yang berbeza untuk membina perhubungan ahli keluarga, rakan dan guru dan jiran. Okey, sebab apa kita kadang-kadang dalam percakapan kita perlu menjaga hati ataupun perlu menjaga perasaan individu lain lah, tambah-tambah kalau berkaitan dengan sesuatu yang boleh menyakitkan hati ke, membuat orang yang menerima kita punya mesej tu terkesan lah dengan apa yang kita bagi tahu. Jadi kadang-kadang kita perlu sampaikan dengan cara yang betul lah supaya mesej yang kita sampai tu dapat diterima baik oleh penerima. Okey, itu berkaitan dengan interpersonal, kemahiran berinteraksi. Okey,
Ini sedikit aktiviti lah dalam buku teks awak. Okey, ada sekumpulan pelajar di mana membincangkan tentang kepentingan perhubungan interpersonal dalam kalangan ahli keluarga, guru, rakan dan jiran, juga ahli keluarga. Okey, murid juga perlu menilai kepentingan berkomunikasi secara berkesan dalam kalangan ahli keluarga, rakan, guru dan jiran. Okay, kita tengok apa yang diceritakan. Okey. Pelajaran pertama tu dia bagi tahu komunikasi bukan lisan, sesuatu digunakan sebagai contoh menggunakan kaedah asertif. Okey, apa itu kaedah asertif? Untuk menolak sesuatu dengan cara yang baik. Okey. Jadi kemahiran asertif ialah kemahiran menolak sesuatu ajakan secara tegas tetapi berhemah. Maksudnya kita menolak sesuatu permintaan tetapi kita tidak menyinggung perasaan orang tersebutlah, orang yang mengajak tadi. Jadi kemahiran asertif ni kemahiran menolak sesuatu. Kita bertegas yang kita tak nak pergi, tetapi dengan cara yang hemah lah, dengan cara yang betul. Tak boleh dengan cara yang kasar, yang boleh menyinggung perasaan orang yang mengajak tadi. Faham tak? Okay, itu kemahiran asertif. Kita berupaya nak tolak permintaan seseorang dengan cara yang tegas dan berhemah lah. Okey. Contoh komunikasi lisan ialah ketika dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Ada dua orang individu ataupun lebih dalam kumpulan bercakap secara bersemuka, itu dikenali sebagai komunikasi lisan lah. Okay, kalau kita belajar secara bersemuka, mungkin waktu kamu membuat perbincangan dalam kumpulan akan berlaku komunikasi lisan antara kamu dan juga rakan-rakan yang lain. Okey. Jadi awak kena tahulah kepentingan perhubungan interpersonal yang tadi kita dah tengok tadi kan. Okey, dan juga apa kepentingan komunikasi secara berkesan. Dalam kalangan ahli keluarga. Dalam kalangan ahli keluarga, dia ada cara, maksudnya kita sebagai anak, kita kena, cara percakapan kita perlu menjaga hati orang tua kita. Ataupun kalau kita sebagai seorang adik, kita kena jaga perasaan ataupun perlu menghormati kakak atau abang yang lebih tua daripada kita lah. Jadi kena ada kemahiran komunikasi tu. Tak boleh menggunakan komunikasi yang agak kasar, berlainan lah sekiranya kita berkomunikasi dengan keluarga kita yang lebih tua berbanding dengan kalau kita berkomunikasi dengan rakan. Dengan rakan mungkin lebih santai ataupun lebih mesra lah. Okay, jadi dengan jiran macam mana, dengan guru macam mana, dengan guru bersama perlu ada orang kata percakapan tu perlu ada batas dia lah. Perlu ada batas dia. Okay, jadi kena tahu nilai kepentingan komunikasi. Okey. Penyelesaian masalah melalui komunikasi berkesan. Okey, dia bagi situasi, lepas tu dia suruh selesaikan masalah melalui komunikasi berkesan lah. Kita tengok situasi dia. Okey, saya dan rakan-rakan sering bekerja dalam satu pasukan untuk menyiapkan tugasan kami. Okey, kami sentiasa berbincang dan membuat keputusan bersama. Okey, kalau ini adalah komunikasi yang berkesan lah. Sebab dalam membuat sesuatu keputusan, dalam menyiapkan sesuatu tugasan, mereka berbincang. Maksudnya ada yang memberi pendapat, ada yang memberi komen ataupun tidak setuju dengan pendapat rakan yang lain, tapi diterima oleh semua. Sebab itulah dia punya komunikasi, cara berkomunikasi itu pentinglah disampaikan dengan cara baik supaya sekiranya kita menolak pun dapat diterima oleh individu lain. Okay, supaya keputusan tu keputusan bersama, hasil dari perbincangan bersama. Okey, yang kedua, saya suka membantu guru dan rakan-rakan. Saya bekerjasama dalam menjayakan projek sekolah seperti program membina blok mata pelajaran. Kerjasama era ini dapat merapatkan hubungan dengan guru dan rakan-rakan. Ini dari segi membuat aktiviti dalam aktiviti sekolah lah. Aktiviti sekolah di mana berlaku komunikasi dan juga perhubungan interpersonal antara pelajar, guru dan rakan-rakan. Okey, jadi sebenarnya sesuatu perkara tu dapat dijalankan dengan berkesan, dengan baik, dengan sempurna sekiranya ada satu kumpulan yang
baguslah. Dari segi bagus dari segi apa? Dari segi kerjasama, dari segi komunikasi, dari segi memberi cadangan dan juga idea, pendapat, nasihat dan sebagainya lah. Itu semua melibatkan komunikasi. Komunikasi secara lisan, dan juga ada juga boleh juga bukan lisan, melalui body punya sign, tanda, maksudnya kita bagi isyarat ke, itu pun komunikasi secara bukan lisan lah. Jadi komunikasi ni sangat penting dalam perhubungan antara individu dengan satu individu yang lain. Seterusnya, kepentingan kemahiran individu. Kenapa pentingnya kita sebagai manusia ataupun sebagai pelajar, kita kena ada kemahiran komunikasi. Kita baca dia punya penerangan. Sebagai manusia, kita tidak dapat lari daripada salah faham, konflik dan ketegangan dalam perhubungan berkesan antara ahli keluarga, rakan guru dan jiran. Beberapa masalah yang sering berlaku dalam komunikasi berkesan dan perhubungan interpersonal ialah, yang pertama, konflik pertembungan dan pertentangan antara dua orang yang berbeza. Ini lebih kepada tidak bersependapat lah. Maksudnya kalau ada masalah ini memang komunikasi tu memang tidak berkesan lah, dia tidak mempraktikkan kemahiran komunikasi yang baik. Yang kedua, mengendalikan rungutan dan aduan, mengendalikan kemarahan orang, mengendalikan orang yang bersikap agresif, mengendalikan orang yang menikam dari belakang, mengendalikan orang yang sentiasa mencari salah orang lain. Oleh itu kita perlu bijak mengendalikan masalah yang timbul dalam komunikasi berkesan dan juga perhubungan interpersonal. Macam mana nak berhadapan dengan orang yang pemarah. Contohnya tak suka menerima pendapat orang. Jadi kita tak boleh nak ikut sama macam itulah. Kita kena ada kemahiran mengawal orang yang pemarah ni. Jadi kita sebagai pelajar, sebagai individu, seharusnya pandai menilai sikap ataupun orang yang pelbagai karakter lah. Ada yang pemarah, ada yang suka tikam belakang, ada yang suka cari salah orang lain. Jadi kita punya komunikasi tu perlu merujuk kepada individu yang kita bercakap tu, berhubung tu. Jadi bila kita menggunakan komunikasi yang bersesuaian, maka tidak berlaku konflik lah dekat situ. Itu kemahiran. Untuk latihan pengukuhan ni rujuk pada buku teks muka surat 165. Nyatakan kepentingan komunikasi lah. Ada 4 kolom kat situ. Keluarga, rakan, guru dan jiran. Komunikasi secara berkesan dalam kalangan ahli keluarga, rakan, guru dan jiran meningkatkan interpersonal dan merupakan sebahagian daripada kehidupan. Analisis kepentingan komunikasi terhadap, nyatakan kepentingan komunikasi terhadap keluarga. Apa yang kepentingan? Contoh dia kalau dengan keluarga, supaya kepentingan dia supaya hubungan lagi erat lah. Bila kita jaga komunikasi antara ahli keluarga, maka hubungan tidak berlaku pertengkaran, tidak berlaku pergaduhan ataupun iri hati, dengki. Jadi hubungan lebih mesra lah antara ahli keluarga. Itu contoh. Untuk rakan pula macam mana? Untuk guru macam mana? Jadi nyatakan beberapa kepentingan lah. Awak boleh tengok rujuk buku teks, ataupun boleh juga buat carian dalam internet ke. Kepentingan komunikasi pertama, keluarga, rakan, guru dan juga jiran. Jadi tolong lengkapkan latihan yang diberi tu. Kita jumpa lagi untuk tajuk yang seterusnya dalam kelas akan datang lah. Terima kasih semua. Assalamualaikum.